Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Malaysia Madani, salam perpaduan, salam reformasi, salam 30. Okey, terima kasih Akik. Waalaikumsalam Akik. Yang baru masuk, terima kasih banyak. Siapa kata ni? Ulas Tok Adi tentang Dr. Musa. InsyaAllah, kalau sempat kan saya ulas ya. Farouk Gagak Hitam, Waalaikumsalam. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, sekali lagi lah ya. Salam Malaysia Madani, salam perpaduan, salam 30 kepada semua kawan-kawan yang sempat masuk ke room saya waktu ini. Terima kasih Tok Adi. Pertama sekali saya nak umumkan tentang perhimpunan solidariti Palestin ya, yang akan diadakan pada malam esok. Di sekarang ni sudah banyak perhimpunan diadakan ya. Semalam pun hari Minggu bersama Nur Izzah dan beberapa NGO ya, pimpinan NGO telah diadakan di Dataran Merdeka. Dan malam esok bersama dengan PMX. Dikabarkan bersama dengan PMX kita yang baru balik daripada luar negara, dia baru balik daripada negara-negara Arab. Kemungkinan dia sampai hari ini ataupun besok ya, sebab hari ini katanya berada di Mesir ya, semalam dia berada di Turki. Hari ini dia berada di Mesir, mungkin dia balik hari ini ataupun balik esok. Saya rasa balik esok lah tu ya. Di dalam persilangan negara Islam sebelum ini di Arab Saudi, kemudian meneruskan ke Turki, kemudian beliau terus ke Mesir ya. Begitulah cara PMX kita di dalam usaha beliau bertungkus lumus bagi menyatakan pandangan kerajaan Malaysia terhadap isu di Palestin. Bukan saja menyatakan pandangan kerajaan kita, bahkan dia berusaha untuk menarik sokongan selama yang mungkin, terutamanya negara-negara Islam. Dan beliau juga membawa wakil daripada Asia lah ya, negara Asia Tenggara ini, sebagai termasuk Indonesia juga turut serta membawa negara di Asia ini untuk bersama dengan negara Arab bagi menyatakan sokongan kita kepada perjuangan di Palestin. Itu di antara usaha-usaha diplomatik atau usaha-usaha di peringkat negara yang telah pun dijalankan oleh PMX kita. Di samping dia telah mengumumkan bahawa dana lebih 1 juta, 100 juta ya, disalurkan, termasuk daripada 11 juta daripada kerajaan Malaysia, kemudian daripada NGO yang disasarkan adalah 100 juta dikumpulkan bagi membantu ya, pejuang-pejuang ataupun rakyat-rakyat di Palestin. Di samping itu, yang paling mustahak sekali bagi kita yang tidak boleh menyumbang banyak ya, yang tidak boleh membantu secara fizikal di Palestin, kita boleh menyumbang melalui dana. Dan kalau kita tidak mampu menyumbang dari segi dana, senjata yang paling ampuh adalah dengan doa kita kepada Allah SWT. Doa ikhlas kita dalam setiap kali solat, termasuk juga bacakan doa kunut nazilah itu, kita boleh amalkan ya. Kalau tak tahu kunut nazilah ini, boleh kita bacalah doa, ikut kita lah ya, apa yang kita inginkan, dan kita minta kepada Allah SWT agar warga Palestin ya dilindungi oleh Allah SWT, dan diberikan kekuatan dan semangat, kesihatan yang baik, keselamatan buat pejuang-pejuang yang mempertahankan bumi Palestin ya. Dan sebagai orang Islam, mempertahankan dan menyokong perjuangan Palestin itu ya, jatuh kewajipan kepada kita sebagai orang Islam ya. Sebagai orang Islam, wajib bagi kita menyokong perjuangan Palestin ini ya. Bagi yang bukan Islam pula ya, mereka yang menyokong perjuangan Palestin itu, mereka berlandaskan kepada kemanusiaan ya, atas dasar kemanusiaan. Jadi mereka menyokongnya atas dasar kemanusiaan ya. Tidak dijatuhkan wajib bagi mereka ya, sebab mereka bukan Islam ya. Mereka bukan Islam, jadi tak bolehlah kita duk tekan, duk tanya ya kepada bukan Islam, kamu apa pendirian kamu? Kamu apa pendirian kamu? Tak boleh macam tu ya. Kita kena tanya diri kita dulu, tanya orang Islam kita dulu, kempen dengan orang Islam kita dulu. Sebab yang diwajibkan mempertahankan Masjid Al-Aqsa itu adalah orang Islam. Itu kewajipan bagi kita. Kalau ada yang bukan Islam menyokong, itu bonus, alhamdulillah lah.
ada yang bukan Islam menyokong, ya. Cuma nawaitu kita dengan mereka tak sama, ya. Nawaitu kita dengan mereka tak sama. Nawaitu kita adalah kerana Allah Subhanahu Wa Taala atas perintah agama yang mempertahankan rumah Allah itu, Masjidil Aqsa, tempat suci, ya, bagi umat Islam. Jadi atas nawaitu kita kerana agama, sokongan yang kita berikan, dana yang kita berikan, doa yang kita angkat, ya, untuk memohon pertolongan Allah Taala itu, mudah-mudahan Allah berikan pahala kepada kita, ya. Mudah-mudahan Allah beri pembalasan yang baik kepada kita atas doa kita, atas usaha kita, atas sumbangan kita. Nawaitu kita kena betul, ya. Kalau kita menyokong Palestin atas dasar kemanusiaan sahaja, atas dasar kita kesian, ya, kita kesian kerana dia ni anak-anak telah pun ditembak, ya, orang tua-tua telah pun ditembak oleh Israel, atas dasar kesihan, atas dasar kemanusiaan, kita bimbang sekiranya kita tidak dapat, ya, pembalasan yang baik, ya, daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita bimbang usaha kita itu sia-sia, tidak ada pahalanya. Sebab kita nawaitu kita atas dasar kemanusiaan sahaja. Jadi kita orang Islam ni ada kelebihan. Pertama sekali, nawaitu kita kena betul. Kita menyokong perjuangan Palestin adalah kerana agama. Letak situ dulu. Nawaitu kita kerana agama. Kerana agama mewajibkan kita mempertahankan, pertama sekali adalah rumah Allah itu, ya, Masjidil Aqsa itu. Yang kedua, agama mewajibkan kita mempertahankan hak kita. Palestin itu hak bagi mereka, rakyat Palestin, ya, hak mereka nak dicerabah. Kewajipan kita mempertahankan tanah air sendiri. Dan kita juga memberikan sokongan kepada umat Islam di Palestin yang cuba mempertahankan tanah air mereka. Jadi kita kena betulkan nawaitu kita dulu, ya. Yang bagi bukan Islam itu atas dasar kemanusiaan mereka, ya. Jadi kadang-kadang saya pertikaikan juga, kita orang Islam ni selalu sangat mendesak orang bukan Islam ni, ya, macam berlaku di Parlimen baru-baru ni. Dok tanya berulang kali, DAP apa pendirian kamu, ya, parti DAP apa pendirian kamu, apa kenyataan resmi kamu. Yang kita tekan sangat kepada mereka, tekan kepada Linggo Eng ni tekan kepada yang bukan Islam dalam DAP, ya, apa faedahnya, ya, apa faedahnya, ya. Kenapa kamu tak tekan parti gerakan yang ada dalam komponen kamu? Apakah dia mengeluarkan kenyataan resmi? Kita lihat sendiri pimpinan DAP, dia ada dalam demonstrasi di Masjid Negara baru ini. Dia datang, ya, mewakili DAP di dalam himpunan itu. Dan beberapa pimpinan DAP pun menyatakan bantahan. Yang kita duk tekan sangat ni pasal apa? Ya? Sedangkan kita tahu kewajipan itu atas kita, orang Islam, ya? Mereka menekan ni kerana mereka nak mileage politik. Itu dia masalah, saudara. Bila isu Palestin ini dicampur adukkan dengan kepentingan politik, maka dia dah macam diselewengkan. Ini masalah dia, ya. Sepatutnya isu politik ini jangan kita tuding jari ke mana-mana parti, ya. Ini bukan isu politik. Bagi orang Islam ini isu agama. Bagi orang lain yang bukan Islam ini isu kemanusiaan, ya? Isu kemanusiaan, isu justice, isu keadilan bagi mereka. Bagi kita ini isu agama, bukannya benda yang remeh, ya, untuk kita abaikan. Kalau kita tak ambil tahu, kalau kita orang Islam, kita tak ambil tahu pun isu Palestin, berdosa, saudara. Pasal ini ada kewajipan kita mempertahankannya, ya. Malu kita dengan anak-anak Palestin yang berada di sana. Anak-anak kecil umur 3 tahun, 4 tahun, 5 tahun, ya. Mereka dah ada yang pegang senjata. Kalau mereka tak ada senjata pun, mereka akan kutip batu-batu di jalan itu, mereka baling kepada tentera-tentera Israel ini, ya. Kita, anak kita di sini, ya, pegang smartphone pegang tablet, main game. Anak kita main smartphone. Anak-anak di Palestin, mereka kalau tak pegang senjata api pun, mereka akan pegang batu-batu untuk mereka lawan, ya. Jadi kita di sini malu kalau kita langsung tak ambil tahu apa yang berlaku di Palestin, ya. Jadi sekali lagi saya nak maklumkan, pada malam esok, ya, hari Selasa 24 Oktober, di mana? Di Stadium Axiata, ya, betul, ya, Stadium Axiata Arena. Axiata ke apa ni? Saya tulis ni pun tak apa nak ni, ya.
Stadium Axiata Arena Bukit Jalil, ya, akan diadakan Himpunan Solidariti Palestin bersama dengan PMX kita dan juga pimpinan-pimpinan kerajaan, termasuk juga pimpinan-pimpinan NGO, ya. Majlis bermula pada pukul 7.30 waktu maghrib lah, ya, solat maghrib jemaah di sana sehinggalah pukul 10.30. Selepas solat, ya, betul, terima kasih kawan kita Axiata Arena, ya, Harry, terima kasih Harry. Betul lah saya sebut tu, ya. Zizah Jin katanya bila? Malam esok 24 Oktober, ya. Saya dapat maklumat pun baru lagi ni, ya. Dia last minute benda ni. Jadi minta kawan-kawan tolong viralkan lah kat media sosial, ya. Dekat Instagram ke, dekat apa ni, Twitter ke, mana-mana lah. Kita tolong viralkan kat Facebook ke, pasal kita dapat maklumat pun baru hari ni, ya. Baru hari ni diviralkan di Stadium Axiata Arena Bukit Jalil. Malam esok bermula pada awal maghrib 7.30 sehinggalah pukul 10.30. Selepas maghrib kita ada ucapan daripada pimpinan-pimpinan termasuk NGO dan juga pimpinan-pimpinan parti politik dan ucapan kemuncaknya daripada PMX. Saya rasa saya tak sempat nak datang. Last minute ni saudara, faham, ya? Saya duduk Kuantan, nak pergi Kuala Lumpur ni 3-4 jam juga perjalanan kan. Jadi tak tahulah, ya? Sebab last minute ni kalau maklumat datang awal boleh juga prepare sikit kan. Bila last minute ni tapi bagi mereka yang berada di Lembah Kelang, jangan lepaskan peluang lah, ya, yang berada di Lembah Kelang, yang berada di wilayah Persekutuan, yang berada di Selangor khususnya, yang berhampiran, ya, Negeri Sembilan pun di Seremban tu boleh dah datang, ya, bukan jauh pun. Jadi datanglah beramai-ramai, ya, kerana kita nak tunjukkan solidariti kita. Sebelum ini pun ada banyak himpunan-himpunan yang mungkin kita tak sempat nak hadir, ya. Kalau sempat hadir pun kita hadir banyak perhimpunan kerana nawaitu kita betul. InsyaAllah sepanjang kita berada dalam perhimpunan itu, mudah-mudahan Allah memberikan pembalasan yang baiklah kepada kita atas nawaitu kita, ya. Dan waktu kita datang hadir untuk menandakan, menunjukkan sokongan kita, insyaAllah, ya, mudah-mudahan Allah berikan pembalasan kita, kepada kita semua, ya. Jadi program malam esok bukan saja terbuka kepada orang Islam, ya, dia juga dibuka kepada non-Muslim, ya, kepada yang bukan Islam juga boleh hadir asalkan kamu mempunyai niat, ya, sama-sama menyokong perjuangan Palestin. Kalau bagi bukan Islam, seperti mana saya sebut tadi, adalah perjuangan kemanusiaan, ya, perjuangan untuk mendapatkan keadilan, perjuangan untuk melawan kezaliman. Itu bagi yang bukan Islam. Bagi kita orang Islam, kita letakkan pertama adalah kerana agama kita, ya, kita menyokongnya kerana itu adalah perintah Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Yang kedua barulah kita kira sebagai satu perjuangan hak kemanusiaan. Mudah-mudahan dengan niat kita yang baik itu kita mendapat pembalasan daripada Allah Taala, ya. Okey, jangan lupa malam esok Stadium Axiata Arena Bukit Jalil bermula 7.30 malam sampai pukul 10.30 malam. Datanglah beramai-ramai, ya, bersama dengan pimpinan-pimpinan NGO, pimpinan-pimpinan parti politik dan juga ucapan terakhirnya adalah daripada PMX kita sendiri. Kita pun nak dengar juga daripada PMX kita, ya, pandangan dia yang telah pun dia suarakan di beberapa negara Islam yang lain, ya. Jadi kita nak dengar apa yang dia sebut, apa pengalaman-pengalaman dia dalam persidangan-persidangan dia yang dia telah hadir baru-baru ini, ya. Jangan lepaskan peluang lah. Jadi bila saya sentuh tentang himpunan ini, ada kawan tadi minta komen tentang Dr. Musa. Baru ini himpunan di Dataran Merdeka kan, jadi isu kontroversi tentang pandangan Dr. Musa. Saya Dr. Musa ni saya tak kenal rapat sangat, pernah dengar nama macam tu je lah, ya. Baru ini baru timbul balik nama dia, ya. Saya tak peduli dia ni dari segi politik, saya tak peduli dia ni belah mana, ya. Dia penyokong kerajaan perpaduan ke, dia penyokong PH ke, ataupun dia ahli-ahli mana-mana parti, itu saya tak peduli. Sebab saya dah selalu sebut, dalam isu politik ini, dalam isu Palestin, kita tidak memandang pakaian, ya, baju yang kita pakai, kita tak pandang apa kulit, kita tak pandang apa agama, kita tak pandang apa parti politik, ya. Kita cuba nak menyatakan sokongan kita kepada Palestin. Jadi Dr. Musa ini, kalau kita lihat dari apa yang disebut, memang dia berjuang, memang dia orang yang menyokong perjuangan Palestin, ya. Tetapi yang menjadi kontroversinya apabila dia
merasa tidak selesa lah, ya. Masa kurang senang. Dalam perhimpunan baru ini ada satu kumpulan yang telah mengangkat satu gambar dan meletakkan gambar Perdana Menteri Israel. Dia gambarnya macam ada tanduk macam setan lah kan, dilukis, menandakan kemarahan mereka kepada Israel, ya, pemimpin Israel. Jadi apa yang mereka pamerkan dalam himpunan itu tidak disenangi oleh Dr. Musa. Dia kata kalau kita buat macam tu, kita menggambarkan Perdana Menteri Israel itu seperti syaitan, seperti iblis, kita ni dah seperti Zionis. Apa yang kita lakukan agak melampau, dia kata, seperti Zionis. Yang ini saya tak setuju. Saya tak setuju. Ya, apabila Dr. Musa menggelarkan puak-puak yang melukis gambar, ya, gambar Perdana Menteri Israel itu, ya, sebagai lebih kurang perangai Zionis, itu saya tak setuju. Ya, sepatutnya kita kena faham, apabila kita buat satu himpunan dan himpunan itu adalah melibatkan melawan satu puak, ya, satu puak yang jelas-jelas puak ini zalim kepada umat Islam khususnya, ya, apabila dalam peperangan, ya, mereka membunuh orang tua, mereka membunuh wanita, mereka membunuh kanak-kanak, bahkan yang lebih dahsyat lagi bila mereka menembak, ya, mengebom hospital-hospital. Ini di luar kemanusiaan, ya. Bak kata PMS kita, ini satu perangai, satu perbuatan gila yang dilakukan, ya. Tidak ada langsung hormat kepada orang manusia, ya. Sedangkan kita tahu dalam peperangan ini, ya, dalam Islam pun dia ajar bahawa kita tidak boleh membunuh orang tua, tidak boleh membunuh wanita, tidak boleh membunuh kanak-kanak, ya. Apatah lagi kita nak membunuh orang-orang yang sedang dirawat, ya. Tak dibenarkan. Dalam Islam tak boleh, dalam undang-undang dunia pun, ya, peraturan peperangan dunia pun tidak dibenarkan. Tetapi Israel ini seolah-olah dia menguasai dunia, ya. Bila dia dapat sokongan daripada kuasa-kuasa besar, dia rasa dia dah besar. Sedangkan kita tahu Israel ini bukan besar mana pun, ya. Dia memang tidak ada negara. Asalnya sejarahnya Israel tidak ada negara, ya. Dia ambil hak orang, dia apa ni, mengaku, ya, dia ambil hak orang, dia kata dia punya. Kemudian dia rasa dia besar. Dia rasa dia besar sebab apa? Ada kuasa-kuasa besar di belakang dia. Sebab itu dia berani. Jadi ini yang kita bantah, ya. Sebab itu dalam negara Islam yang lain mengadakan mesyuarat baru ini, apakah tekanan yang harus diberikan kepada Israel. Dan hasil tekanan itu kita lihat ada kesannya di mana pintu Rafah itu telah mula dibuka. Ya, selama ini dia tak buka. Ya, bantuan-bantuan tak boleh masuk. Tetapi hasil dari persilangan negara Islam, tekanan yang diberikan dari masa ke masa, akhirnya pintu Rafah itu dibuka, ya, walaupun dengan jumlah yang agak kecil, tapi sekurang-kurangnya dibuka untuk permulaan, ya, menandakan bahawa tekanan itu berhasil, ya. Jadi dalam isu Dr. Musa ni, bagi saya, ya, dia harus menghormati cara dan pendekatan, ya, mana-mana pihak untuk menyatakan marah mereka kepada Israel, ya. Kita nak berdepan dengan puak-puak yang zalim macam ini, tidak ada perlu lagi kata orang nak tunjuk kita ni bersopan santun. Bersopan santun, ya, nak lawan biar lawan betul-betul, ya, nak lawan biar lawan betul-betul. Sampai ke peringkat orang lain, kalau kita lihat negara lain, ya, sampai peringkat mereka bakar bendera, pijak gambar pemimpin Israel, ya, itu cara mereka menunjukkan, ya, menunjukkan kemarahan mereka. Kalau Dr. Musa rasa dia tidak mampu nak tunjuk kemarahan sampai ke tahap itu, ya, dia jangan marah orang lain nak buat. Ya, kamu tak mampu nak buat, kamu tak mahu nak buat, kamu tak bersetuju nak buat cara itu, kamu tak payah buatlah. Tapi jangan marah pada pihak lain yang menunjukkan rasa mereka begitu marah dengan puak Israel ini. Ya, apa salahnya? Bagi saya tidak ada masalah. Ya, kalau nak lukis gambar pemimpin Israel seperti iblis, seperti syaitan pun tidak ada masalah. Memang sewajarnya itu penghinaan yang harus diterima. Ya. Bahkan kalau pijak gambar dia pun kita bersetuju. Sebab itu dalam muktamar PAH baru ini dia letakkan bendera Israel, pemimpin Israel dan dipijak ramai-ramai. Kita bersetuju. Ya, itu pendekatan, satu cara kita nak menyatakan kemarahan kita. Ya. Apakah kita rasa dengan Israel ni kita kena cakap bersopan santun, ya, berseloka atas pentas, ya? Yang ini saya rasa satu
teguran yang dibuat oleh Dr. Musa ni tak kena lah. Dia tak kena lah. Kecuali kalau dalam himpunan parti politik. Ya, contohnya pihak PH buat himpunan ataupun pihak PN buat himpunan. Dalam himpunan itu, ya, mana-mana pemimpin parti politik dilukis gambar macam setan. Itu tak betul. Itu tak betul. Tak kena dengan tempat dia. Tak kena dengan cara dia. Kita berpolitik, berlawan dalam politik, janganlah sampai ke tahap pemimpin itu terlukis macam setan. Yang itu tak betul lah. Tapi bila kita berdepan dengan puak Israel ini, yang Tuhan pun selalu ingatkan kita dalam Al-Quran tentang golongan-golongan seperti ini, yang tidak harus diberi muka. Tidak harus diberi muka, saudara. Ya? Kalau orang di Palestin sanggup lakukan apa saja untuk menentang puak-puak ini, takkan kita nak melukis gambar pun dah jadi satu masalah bagi kita. Apakah Dr. Musa nak kita semua beradab, bersopan santun, nak berdepan dengan pemimpin zalim itu? Ya. Setakat kita melukis gambar berbanding dengan tindakan dia mengebom orang-orang yang berada di hospital, ya, yang sedang dirawat, anak-anak kehilangan ibu dan ayah, ya, anak-anak yang sedang dirawat di hospital mati terus kerana hospital itu dibom, dimusnahkan. Satu bangunan hospital runtuh akibat kezaliman puak mereka. Apakah kita rasa perbuatan rakyat negara kita hanya melukis gambar pemimpin Israel seperti iblis dan menjadikan kita rasa tidak beradab orang kita? Saya rasa itulah tindakan yang paling tepat dan sesuai untuk kita tunjukkan kemarahan kita kepada puak Israel ini. Dahlah kita tak boleh nak pergi. Ya, kita tak sanggup dan tak ada keupayaan nak pergi ke sana. Kita pun tak banyak wang nak salurkan dana ke sana. Apa lagi yang perlu kita pamerkan? Ya, jadi kalau ada satu golongan yang menggunakan kaedah itu untuk menunjukkan kemarahan mereka, janganlah kita marah dia. Ni saya dengar sampai peringkat dia kata sama seperti Zionis. Ya. Saya nak bagi tahu Dr. Musa lah. Ya. Kalau kamu tak berani buat seperti mereka, kamu jangan bantah mereka nak buat. Kalau kamu rasa nak menentang Israel ini hanya dengan kamu berseloka, berpantun atas pentas, ya, ataupun cakap saja berapi-api, ya, kamu lakukan seorang diri. Jangan kamu nak pertikaikan orang lain. Sepatutnya kita mengalu-alukan berterima kasih kepada mereka yang hadir berhimpun pada hari itu. Mereka tidak dibayar pun. Kita tak tahu mereka datang daripada mana. Mereka korbankan masa mereka. Mereka keluar wang ringgit mereka untuk datang berhimpun di situ beramai-ramai untuk menandakan sokongan mereka. Kenapa kita sanggup kata ini kamu perangai macam Zionis? Ya. Banyak lagi lah benda-benda yang disebut dalam itu. Ada yang pertikaikan kalimah Allahu Akbar. Saya tak ada masalah. Nur Izzah pun sebut takbir Allahu Akbar. Sebab perkataan takbir, ya, membesarkan Allah itu, ya, adalah milik kepada semua umat Islam. Ya. Dalam solat kita, ya, 5 waktu sehari semalam perkataan takbir dimulai dengan takbiratul ihram. Dia bukan milik mana-mana pihak. Saya tidak mempertikaikan perkataan takbir itu. Ya, apatah lagi kita nak bawa suara Islam. Apatah lagi kita nak perjuangkan, ya, perjuangan Islam kita dalam menentang puak-puak ini. Sudah tentunya kita akan membesarkan nama Tuhan. Kerana itulah tempat kita nak mengadu kepada Tuhan lah. Tempat kita nak minta pertolongan. Ya, itu tidak ada masalah tentang takbir. Sesiapa pun boleh gunakan. Ya. Kalau yang ada bukan Islam sebut Allah Akbar pun tidak ada masalah. Sebutlah. Ya. Kalau di dalam himpunan itu ada yang bukan Islam, dia pun angkat tangan Allah Akbar. Jangan marah dia. Ya, jangan kata dia ni menghina. Dia bukan menghina. Dia bersebut Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Apakah salah seorang Islam menyebut Allah Maha Besar? Ya. Kadang-kadang kita ni orang Melayu, kita sensitif. Orang bukan Islam tak boleh sebut langsung, ya, tentang nama-nama yang baik dalam Islam. Ya. Kita marah kalau yang bukan Islam menghina. Bila kita sebut Allahu Akbar, dia akan cakap Allah itu kecil. Ya? Allah itu menghina. Tapi kalau dia ikut seperti mana yang kita sebut, membesarkan dan mengagungkan Allah Ta'ala, kalau dia sebut, tidak ada masalah. Ya? Tak ada masalah. Kadang kita ni jadi sensitif. Ya? Jadi dalam isu Dr. Musa ni,
saya punya pandangan, ya, saya tidak bersetuju dengan cara dia. Ya, cara dia ini adalah satu cara seolah-olah memperlekehkan satu golongan yang nak menyatakan, menunjukkan perasaan marah mereka terhadap puak-puak Israel. Ya. Jadi masing-masing ada pendekatan. Ya. Ada orang menyatakan mantan melalui lagu-lagu, menyanyikan lagu-lagu, membela perjuangan Palestin. Ya. Ada orang menyatakan mantan mereka melalui pantun-pantun atau puisi-puisi ataupun sajak-sajak. Ya, menyatakan bantahan mereka. Adakah mereka meluahkan, ya, perasaan mereka melalui demonstrasi, ya, menjerit, ya, bebas Palestin dengan laungan-laungan. Dan ada satu golongan yang menyatakan bantahan mereka melalui spanduk-spanduk mereka, melalui lukisan-lukisan mereka. Itu adalah kaedah-kaedah, ya, yang dibenarkan, ya, yang tidak melampau, yang pada saya tidak melampau kerana sesuai dengan orang yang kita nak hadapi sekarang ini.